Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Fairuz, matrik nombor 279350. Okey, pengenalan. Penyakit COVID-19 merupakan satu penyakit yang berjangkit terhadap individu. Individu yang berjangkit akan mengalami simptom seperti sesak nafas, demam, sesama, sakit kepala dan lain-lain. Fasa kritikal penyakit ini apabila paru-paru pesakit diserang sehingga sesak nafas dan boleh menyebabkan kematian. Penyakit COVID-19 mula dikesan di Wuhan dan Hubei di China pada 17 November 2019. Kes pertama yang dikenal pasti di Malaysia pada 4 hari bulan 2 2020 di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Pandemik ini telah menyebabkan pelbagai kesan negatif kepada penduduk Malaysia. Masalah tekanan mental dan emosi. Masalah tekanan mental dan emosi merupakan masalah umum yang dialami oleh manusia tanpa mengira umur dan jantina. Malahan, masalah ini adalah lumrah bagi kehidupan manusia. Simpulkan di sini, terjadi kepada semua orang. Cuma bagaimana kita hadapi dan kita menguruskan tekanan itu. Faktor masalah tekanan mental dan emosi. Faktor yang pertama adalah faktor Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seperti kita sedia maklum, PKP telah berlangsung di Malaysia pada awal bulan Mac selama 3 bulan. Hal ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang hilang pekerjaan dan terpaksa duduk di rumah. Ini telah mendorong kepada masalah tekanan mental dan emosi. Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan ketika pandemik. Ini boleh ditujukan kepada pelajar. Pelajar-pelajar akan berada di dalam rumah dan akan belajar melalui online. Dan ini menyebabkan kesukaran untuk belajar. Dan peperiksaan-peperiksaan penting telah ditunda seperti SPM dan STPM. Faktor yang ketiga adalah faktor kebimbangan akan keselamatan dan kesihatan diri. Hari ini kita tahu COVID-19 berada di dalam komuniti kita. So, ramai rakyat Malaysia khuatir untuk keluar dari rumah malahan untuk membeli barang-barangan keperluan. Dan berlakunya panic buying dan ini menyebabkan kebimbangan kerana khuatir makanan tidak mencukupi di rumah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Syairah binti Mak Wazir dan nombor matrik 280245. Hari ini saya akan membentangkan salah satu kesan negatif COVID-19 terhadap kehidupan rakyat Malaysia. Salah satu kesan negatif COVID-19 ini adalah masalah sosial. Mengapa masalah sosial ini boleh berlaku adalah antara faktornya adalah kerana kita terlalu fokus kepada permainan video, kita terlalu banyak bermain dengan media sosial serta kita terlalu leka dengan bermain telefon bimbit. Mengapa faktor-faktor ini dapat berlaku? Kerana apabila kita telah diumumkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan kita perlu duduk di rumah dan sebagainya, maka tidak ada banyak aktiviti yang kita dapat lakukan. Jadi apabila kita terlalu bosan kemungkinan ketika berada di rumah, maka kita lebih fokus untuk bermain telefon bimbit daripada membuat aktiviti-aktiviti lain, daripada meluangkan masa dengan keluarga dan sebagainya. Jadi apabila hal ini berlaku, maka kita akan banyak bermain telefon bimbit dan juga permainan video ini juga akan terjadi kerana pada zaman sekarang permainan video ini sangat popular di kalangan remaja serta juga kanak-kanak. Antara permainan video yang popular adalah PUBG dan juga Mobile Legends. Jadi hal ini telah banyak membuat kepada hubungan kekeluargaan menjadi renggang serta pembelajaran anak-anak juga terbatas, di mana mereka terlalu fokus lagi kepada bermain dengan media sosial ini. Jadi masalah sosial ini berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Safia Murshidah binti Abdul Rasid dan nombor matrik saya 280243. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang kesan negatif COVID-19 terhadap kehidupan rakyat Malaysia.
Antara kesan negatif ialah masalah pengangguran. Apa itu pengangguran? Istilah pengangguran digunakan apabila seseorang yang boleh bekerja dan mahu bekerja tetapi tidak dapat menceburkan diri dalam bidang pekerjaan. Pada masa kini, masalah pengangguran semakin meningkat akibat penularan COVID-19 di seluruh dunia dan menyebabkan terjadinya kemelesetan ekonomi. Oleh yang demikian, banyak pekerja yang telah dibuang atau diberhentikan kerja oleh majikan mereka kerana majikan terpaksa mengambil apa jua inisiatif bagi mengekalkan kedudukan syarikat atau firma daripada muflis. Seterusnya, masalah pengangguran juga memberikan kesan negatif terhadap kehidupan rakyat Malaysia, iaitu mewujudkan perasaan atau keadaan yang tidak tenteram dalam keluarga. Sebagai contoh, pasangan suami isteri akan bergaduh mengenai kewangan atau wang perbelanjaan mereka tidak cukup untuk membeli barang keperluan. Selain itu, kesan daripada masalah pengangguran juga ialah jenayah cyber semakin meningkat. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengambil inisiatif dan tindakan bagi menangani masalah pengangguran ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Sama dan rakan-rakan saya. Nama saya Tan Si Hui. Nombor matrik saya ialah 279851. Saya akan terangkan kesan positif COVID-19 terhadap kehidupan rakyat Malaysia, iaitu mengelakkan hubungan antara satu sama lain. Pada 16 Mac 2020 jam 10 malam waktu Malaysia, PKP telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui pengumuman secara rasmi di televisyen. Dengan pelaksanaan PKP, hubungan kekeluargaan telah dieratkan kerana sekarang semua ahli keluarga sering berjumpa. Dengan mengurangkan tahap kebosanan, rakyat boleh melakukan aktiviti yang berfaedah di kawasan kediaman mereka. Antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh ahli keluarga adalah aktiviti senaman, mengemas rumah, berkebun, projek DIY dan mencuba resipi baharu. Selain itu, rakyat juga boleh mengelakkan hubungan silaturahim dengan jiran mereka. Dalam keadaan COVID-19 yang berleluasa, ramai rakyat telah hilang sumber salah hidup mereka. Oleh itu, kita boleh membekalkan pertolongan yang sewajarnya kepada jiran kita, seperti menghantar makanan supaya mengelakkan hubungan silaturahim. Di samping itu, rakyat dapat mengelakkan hubungan silaturahim dengan rakan-rakan mereka, seperti berbual dengan rakan-rakan mereka melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Pelajar juga boleh membincang tugasan kerja dengan rakan sekelasnya supaya dapat belajar antara satu sama lain. Kemudian, rakyat juga boleh meningkatkan hubungan silaturahim dengan rakan sekerja mereka dalam tempoh PKP ini. Rakyat boleh melakukan mesyuarat dalam talian untuk membincangkan kerja rasmi supaya syarikat beroperasi dengan lancar. Pekerja yang boleh bekerja di pejabat boleh membeli atau membuat makanan dan makan di pejabat sambil berbincang dengan hal-hal pekerjaan. Ini telah menunjukkan rakyat Malaysia mematuhi undang-undang dan peraturan kerana mengikuti SOP yang dibentuk oleh pihak kerajaan. Jelasnya, pandemik COVID-19 dapat mengelakkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Tan Kang Zen, nombor matrik 279849. Hari ini saya ingin membentangkan kesan COVID-19 kepada rakyat Malaysia, iaitu dapat mencuba dan menambah ilmu baru. Yang pertama, mempelajari memasak di rumah. Mereka menggunakan masa berada di rumah untuk belajar memasak. Hal ini pada mulanya disebabkan ramai yang takut untuk membeli makanan dari luar. Oleh itu, mereka mula untuk belajar memasak di rumah. Yang kedua, menghias rumah dan DIY. Ramai yang menghias rumah mereka dengan pelbagai tema bagi menereda hati yang tidak dapat keluar melancong. Ramai juga yang cuba membuat DIY seperti membagi bilik air, lampu, plug dan lain-lain. Seterusnya, menghias halaman rumah dengan menanam sayur. Pemilik rumah yang mempunyai tanah kosong boleh menanam sayur-sayuran maupun buah-buahan.
Aktiviti menanam dapat membantu kita mengenali tumbuh-tumbuhan seperti herba. Selain itu, menanam merupakan sejenis tanaman yang baik untuk memastikan kecergasan badan dan kecerdasan minda. Isi keempat adalah mempelajari mengendalikan peranti elektronik. Ramai orang seperti datuk nenek maupun mak ayah kita tidak tahu untuk menggunakan peranti elektronik. Pada masa inilah, anak-anak mempunyai masa untuk mengajar ibu bapa mereka menggunakan teknologi ini. Dengan teknologi ini, kita boleh membeli belah, membayar bil, menempah makanan dan membuat panggilan video call atau panggilan video. Yang terakhir adalah menceburui dalam perniagaan atas talian. Sebagai contoh, ramai penjajah makanan menukar fokusnya dari penyedia makanan di kedai kepada bungkus dan menghantar makanan. Ramai juga pemuda yang kehilangan kerja menukar kejayaan mereka menjadi penjual di atas talian. Ramai yang menjana pendapatan yang lebih tinggi berbanding sebelum menukar kejayaan. Oleh itu, mencuba sesuatu yang baharu atau keluar dari zon selesa bukanlah sesuatu yang kurang baik. Kadang-kadang ada hikmat di sebaliknya. Sebagai kesimpulan, penyakit berjangkit ini dikatakan musibah kepada manusia. Wabak ini telah banyak mengubah cara hidup manusia seperti cara berkomunikasi dan cara membeli belah. Kesan-kesannya terhadap manusia tidak boleh dipandang enteng. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama antara satu sama lain dalam menghadapi dugaan ini. Penjagaan kesihatan dan kebersihan diri perlulah menjadi agenda dan keutamaan dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Antaranya, kerap mencuci tangan menggunakan sabun, pakai pelitup muka dan menjaga penjagaan sosial apabila berada di tempat awam. Kesihatan merupakan aset penting kepada semua individu untuk mewujudkan negara yang cemerlang dan mampu berdaya saing dengan negara lain. Sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan saya. Tidak lupa juga kepada pensyarah kita Dr. Salma binti Omar dan juga kawan-kawan yang sudi mendengar perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.